Dan saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. 这个时候，我们已经预备了心，要聆听你的话语。 Sertai kedua hamba-Mu Bapa, 求你与两位仆人同在， supaya kami boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. 让我们可以再次传讲你的真理。 Pakai hati pikiran kami, 求你使用我们的心思， juga pakai mulut kami ya 也 Tuhan, 求你用我们每个人的口， supaya firman Tuhan diberitakan. 让你的话可以被传开。 Bukalah pikiran, telinga, hati kami semua, 求你再次开启我们的心窍、心思意念， supaya kami boleh memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami. 让我们可以明白，也愿意遵行在每天的生活里面。 Dengar doa kami Bapa, 求你垂听我们在你面前的祷告， dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我们奉主耶稣基督圣名祷告， Amin. 阿门。 Saudara, kita akan membaca bersama-sama Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. 请我们翻开我们的圣经，在马太福音第6章19节到第24节。 Bahasa Mandarin membacakan dulu, kemudian nanti bahasa Indonesia. 马太福音第6章第19节到第24节。 不要为自己积赚财宝在地上，地上有虫子咬，能朽坏；也有贼挖窟窿来偷。只要积赚财宝在天上，天上没有虫子咬，不能朽坏，也没有贼挖窟窿来偷。因为你的财宝在哪里，你的心也在哪里。 眼睛就是身上的灯，你们的眼睛若了亮，全身就光亮；你们的眼睛若昏花，全身就黑暗。你们里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢？一个人不能侍奉两个主，不能恶这个爱那个，就是亲这个，就是重那个轻那个。你们不能又侍奉神，又侍奉马门。 Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya. 是对了神的话，在生命当中遵行神的话的人是有福的一个人。 Saudara, firman Tuhan akan mengajar kita tentang topik mengumpulkan harta surgawi. 那么今天早晨神的话要教导我们，就是积赚财宝在天上。 Saudara, manusia tahu arti mengumpulkan atau menabung. 那么我相信我们每一个人都知道我们怎样去这个存积，而且呢把它存起来。 Itu semua berkaitan dengan memikirkan masa depan. 因为是有关我们想到我们的前途。 Dan itu juga tak lupa berkaitan pula dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada manusia. 而且也是因着上帝所赐给人的智慧而来。 Gambar Allah yang Tuhan berikan kepada manusia. 就是上帝所赐给我们的。 Untuk berkuasa atas seluruh alam semesta. 就是叫人类可以治理全地。 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 那么主内亲爱的弟兄姐妹们， Karena itulah manusia juga tahu artinya memberi korban persembahan kepada Tuhan. 所以人也知道怎样奉献金钱给神， Sebagai hasil karya dari pekerjaan tangannya. 就是他劳碌得来的。 Dan memang Tuhan sudah berikan itu. 不错，上帝已经把这些给你。 Pada waktu Kain dan Habil memberi persembahan korban kepada Tuhan. 盖和亚伯他们奉献给神的时候呢， Jadi jelas itu pada awal manusia walaupun sudah berdosa,
mereka tahu memberi persembahan kepada Tuhan. 虽然人类已经犯罪，但是他们知道怎样去奉献给神。 Dan kepada bangsa Israel, Tuhan juga perintahkan supaya mereka memberi persembahan kepada Tuhan. 而且对以色列的上帝也命令他们，就是叫他们奉献。 Ada pengertiannya perpuluhan, 那么有的人说是1/10， ada artinya korban-korban bakaran dan sebagainya. 或者是献上祭物、燔祭等等。 Namun justru manusia juga karena sudah berdosa, maka manusia melawan Tuhan juga. 但是也因着人已经犯罪，所以他们常常在那边反抗。 Sehingga seringkali manusia mementingkan dirinya sendiri, 所以造成人类常常就是自私，想到自己。 mengumpulkan harta duniawi demi untuk egoisnya sendiri. 那么积赚财宝在地上是为着他自己的自私， Sehingga manusia mengabaikan perintah Tuhan. 所以人类常常忽略了神的命令。 Saudara, kita tahu bahwa mengumpulkan harta di dunia ini bukannya salah. 那么我们知道，我们在地上积赚财宝并不是错的， Tapi Tuhan inginkan saudara dan saya lebih banyak mengumpulkan harta di surga. 但是神更是要我们更多的积赚财宝在天上。 Satu sisi menabung mengumpulkan harta di bumi ini tidak salah dan itu memang hikmat yang Tuhan berikan. 那么另一方面，如果我们在地上积赚财宝存在地上是没有错的，是上帝所给我们的智慧。 Seperti pada waktu Yusuf menafsirkan mimpi dari Firaun. 那么就好像约瑟到那边为这个法老王解梦的时候， Akan ada terjadi 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kekeringan yang dahsyat. 那么就是有7年的丰年，还有呢7年的这个干旱。 Disitulah hikmat Tuhan berikan kepada Yusuf. 那么就在那个时候，上帝给约瑟智慧。 Di masa kelimpahan itu bagaimana bisa menimbun, menyimpan sebanyak-banyaknya untuk mengatasi kekeringan yang kering kerontang 7 tahun ke depan. 那么就是命令这个约瑟在那边怎样在7年的丰年的时候把它存起来，以后能够才去面对克服下面的这个干旱之年。 Jadi saudara, sebetulnya mengumpulkan harta di dunia itu bukan sesuatu yang salah. 所以呢，我们积赚财宝在地上并不是错的。 Tetapi yang salah adalah ketika egoisme dalam diri kita itu yang menguasai kita. 但是错的是，当我们心中的自私在那边管辖我们的时候， Dan ketika kita tidak mengerti arti mengumpulkan harta surgawi. 而且当我们也不明白积赚财宝在天上， Supaya jangan dikatakan seperti perkataan Tuhan kepada orang kaya yang bodoh. 那么会不会我们好像主耶稣在那边责备这个有钱的人财主的事情呢？ Dia mengumpulkan seluruh hasil gandumnya dan berkata, senang-senanglah ada padamu banyak makanan. Ya. 然后他就是在那边这个财主积赚了很多的钱，他说你只管安安逸逸吧，因为你有很多的这个粮食。 Tapi Tuhan katakan, kalau jiwamu diambil daripadamu, untuk siapakah semua hasil jeripayahmu? 但是主耶稣却责备他们说：“若是今天我要你的灵魂，你所预备的一切要归谁呢？” Karena itulah saudara, di dalam ayat ini Tuhan ingin mengajarkan kita arti mengumpulkan harta surgawi. 所以在这里神教导我们，叫我们怎样去积赚财宝在天上。 Ini dalam kerangka khotbah di bukit. 那么是有关主耶稣的登山宝训里面的 Ini 一部 juga 分。 dalam kerangka saudara ibadah-ibadah yang dipahami, inti ibadah dari Yudaisme. 而且在犹太的这个宗教当中呢，他们怎样来去敬拜的这个其中的。 Dan akhirnya bagi orang Kristen ini pun dipahami sebagai inti ibadah kita. 而且呢，我们成为基督徒，我们也开始了解这个是成为我们敬拜的重心。 Saudara, kita jangan berpikir bahwa di surga nanti kita bisa membawa semua harta benda kita. 那么你千万休想在那边想我在天上我可以把地上的一切财物完全带到天上去。 Budaya-budaya tertentu memikirkan kalau sudah meninggal semua harta dimasukkan ke dalam kuburan karena nanti akan dibawa bersama-sama. 而且有部分的传统的人，他们就是
当有家人去世的时候，他把他们的财物把它一同埋在地下。Karena itulah saudara piramida ya di Mesir ya, makam Firaun itu berisi banyak sekali benda-benda berharga. 所以呢，在金字塔里面呢，也有里面除了这个埋葬这个皇帝，而且也在那边埋葬了很多的财物。Demikian pula makam-makam kuno di Tiongkok, saudara. 还有中国的古墓里面也是啊。Saya percaya bahwa dulu banyak orang memikirkan harta bendanya dimasukkan ke dalam peti mati. 所以我相信有很多人，他们相信把他们的宝物完全放在这个坟墓里面。Tapi ternyata sudah ada orang-orang yang tahu ya, akhirnya peti matinya digali ya, kuburannya dibongkar karena untuk diambil semua harta yang ada di situ. 结果被人发现，结果他们就开解这个坟墓，把里面的财宝开解里面的棺材，把里面的财宝全部拿掉。 Tapi Alkitab mau mengajarkan kita arti mengumpulkan harta surgawi itu bagaimana? 但是圣经怎样教训我们有关计算财宝在天上的事情是怎样的呢？ Memang semua dikaitkan dengan apa yang ada di muka bumi ini. 那么不就是跟地上的一切有连带关系的？ Bagaimana harta duniawi ini, harta bendawi ini kita bisa gunakan untuk pekerjaan Tuhan. 那么怎样去用这个地上的财宝在那边去用在神的工作上？ Disitulah sudah konsep kekristenan mengenai mengumpulkan harta surgawi itu ada dua macam. 所以呢，在哪里就出现我们对这个观念有两种的观念。 Yaitu pertama berkenaan dengan keberadaan hati kita. 那么第一点是跟我们的心态有连带关系的。 Kita tahu bahwa hati itu adalah pusat dari kepribadian manusia. 我们知道这个心是人的中枢， Dari hati itu timbul keinginan-keinginan kehendak kita. 那么呢，从我们的心就出现了我们的心愿，我们的盼望， Dan itu bekerja sama dengan cara pikir kita. 那么跟我们的思维在那边有连带关系的。 Oh, saya bekerja hari ini. 那么今天我工作， Saya mendapatkan upah hari ini. 那么今天我得到工资， Apa yang saudara inginkan dari hasil upah itu? 那么你从你劳力得来的工资，你盼望什么呢？ Dan apa yang saudara pikirkan untuk memenuhi keinginan tersebut? 那么你怎样去满足你的这个心愿呢？ Saudara, itu semua berkenaan dengan hati dan pikiran 那 kita. 么跟我们的心态、我们的思想有连带关系。 Tapi manusia berdosa selalu bersifat egoisme hanya untuk dirinya sendiri. 但是人类犯罪所想的都是很自私的，为自己着想。 Namun sebagai orang Kristen, hati kita sudah disucikan oleh Tuhan. 但是我们身为基督徒，我们的心已经被神洁净了， Sehingga hati kita bisa terarah untuk Tuhan. 以致我们的心可以朝向神。 Kita menjadi ciptaan baru. 我们成为一个新造的人。 Karena itu kita mencoba memahami apa tujuan hidup kita. 所以让我们这个是了解一下我们人生的目标是什么呢？ Kita sadar bahwa hidup di dunia ini sementara. 我们知道我们活在地上是暂时的， Dan ini semua tidak akan kita bawa. 那么这一切我们不可能带去的。 Saudara, bahkan yang kita kenakan pun hanya dikenakan terakhir pada waktu kita di peti mati. 那么甚至最后的就是当我们所穿的衣服也是自由，当我们在棺材里面才能够穿的一件衣服。 Dan kita mengenakan apapun tergantung dari orang yang hidup yang mengenakan kepada 那么 kita. 我们穿戴什么都是在于还活着的人给我们什么，把它穿上。 Mungkin kita ada berpikir, oh saya nanti kalau sudah meninggal tolong kasih baju yang paling saya sayang ini dikenakan kepada saya ya. 那么可能我们交代，当我离开世界的时候，把我心爱的那个衣服把它穿上给我。 Tapi kalau ternyata keluarga kita lupa, kita dikenakan pakaian lain, kita tidak bisa membuat apa-apa. 但是结果家人忘记了给你穿别的衣服，你也不能够回应，不能够反抗。 Jadi sudah kita harus tahu apa tujuan hidup kita. 所以我们应该要明白我们人生的目标是什么。 Setelah hidup di dunia ini kita akan kemana? 那么呢，我们结束了地上的生活，我们要往何处去呢？ Semua orang ngomongnya pasti ke surga. 那么
么所有的人说一定到天堂。 Saya berbicara dengan orang-orang yang belum percaya Tuhan, mereka ngomong, oh nanti kami juga ke surga. 那么我对那些还没有信主的人谈话的时候，他们也说以后我们到天上。 Semua orang mengakunya mau ke surga. 所有的人都说我要上天堂。 Dan memang berharapnya ke surga. 不是我们盼望我们可以到天堂， Tetapi saudara, surga itu kan punyanya Tuhan. 但是呢，天堂是属于神的， Surga bukan punya manusia. 不是属于人的。 Sehingga manusia harus mengikuti aturannya Tuhan. 所以我们人必须要符合神的条规。 Sebab itulah bagi kita orang percaya, 所以呢，我们对每一个信主的人呢， ini penting sekali untuk ditangkap. 那么这点很重要，我们必须要抓住的。 Hati kita harus selalu terarah kepada Tuhan. 那么我们的心应该不断的朝向我们的神，以神为焦点。 Kita selalu mau mengerjakan rencana kehendak Tuhan. 我们不断的要做上帝计划叫我们做的， Sehingga dengan harta-harta yang Tuhan berikan kepada kita, 以及通过上帝所给我们的财宝呢， kita dengan penuh hikmat, kita mau lakukan untuk apa? 我们要用智慧要做什么？ Jadi saudara, hati itu penting sekali. 所以呢，心是很重要的。 Saudara Catherine Bewis ya, 所以 Catherine Lewis， itu dia adalah seorang dosen. 那么他是一个教授， Dia punya banyak mahasiswa, 所以他有很多的学生， tapi dia sangat terkesan dengan seorang mahasiswa. 但是呢，他对一个学生特别有印象。 Memang karena dia cacat, 不错，他是一个残废的一个人， sehingga dia selalu mengenakan tongkat yang ada di tangannya untuk berjalan. 所以他就是常常用拐杖来慢慢的走。 Namun dia adalah orang yang optimisme sekali. 但是他是一个很乐观的一个人， Dia sangat percaya diri 所以他很有自信心， dan talenta bergaulnya sangat luar biasa. 而且他的教界也是很广的， Sehingga hampir semua teman-temannya menerima dia. 所以差不多所有的人都能接纳他， Jarang memikirkan mengenai keadaan dirinya. 所以他很少想到他自己的事情。 Tapi satu kali sudah ada temannya yang bertanya kepada dia, 但是呢，有一天有的朋友问他， kenapa kakimu kok sampai demikian? 为什么你的脚会造成这样子呢？ Dia menjawab dengan singkat saja. 所以他就很简单的回答， Kelumpuhan telah menyerangnya pada masa kanak-kanak. 他说在童年的时候这个他已经得到这个残废的病， Dia tidak mau menceritakan lebih banyak lagi. 他不愿意在那边讲更多的话。 Dia tidak mau menceritakan bagaimana pergumulannya dia mengatasi semuanya itu. 所以他也没有在那边讲他的挣扎怎样去克服这个问题。 Temannya hanya mengatakan satu kalimat. 那么他的朋友只有对他讲一句话： Bagaimana engkau bisa menghadapi dunia dengan keberanian yang demikian dari keadaan ini? 在这样的状况当中，你怎样有勇气来去面对这个世界呢？ Ya temannya memang terkagum-kagum karena dia bertalenta luar biasa, dia punya pergaulan, dia punya banyak teman. 那么普通的朋友感到很惊讶，因为他有那么很多的恩赐，而且有好的交际等等。 Saudara, jawaban itu sangat bagus sekali. 所以他的回答是很美善的。 Mengatakan demikian. 他如此说， Penyakit itu tidak pernah menyentuh jantung hatiku. 他说这个病从来没有触摸我的心脏。 Penyakit itu tidak pernah melumpuhkan jantung hatiku. 那么这个病不能够使我心脏里面的东西残废。 Saudara, seolah-olah penyakit itu hanya menyerang kakinya saja. 所以就好像他的这个残废就在那边进攻的是他的脚， Tetapi penyakit itu tidak pernah menyentuh sedikit pun jantung hati. 但是呢，这个疾病呢没有在那边攻击他的心脏。 Dan sebagai orang Kristen, dia bisa memahami dan menyadari bahwa inilah hal yang paling penting di dalam hidupnya. 所以我们成为基督徒，我们应该也是了解这个是最重要的，是我们的心， Yesuslah yang telah menyentuh hatinya. 就是耶稣在那边触摸他的心， Yesuslah yang telah menguatkan hatinya.
那么只有耶稣使他的心得着坚固， sehingga dia bisa menghadapi kehidupan nyata di depannya. 所以他能够面对前面的鲜舍的生活。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 那么主内，亲爱的弟兄姐妹们， bagaimana dengan hati kita? 那么今天我们的心如何呢？ Saudara, semua kita punya kekayaan. 我们每一个人都有财富的， Ya, kita semua punya kekayaan. 我们每一个人都有财富， Ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit. 有的人财富多，有的比较少。 Tapi bagaimanapun juga kita semua punya harta benda. 但是不论如何，我们每一个人都有财富的。 Tapi di manakah hati kita? 但是我们的心在何处呢？ Hati kita ada di harta benda kita, atau hati kita ada di Tuhan dan rencana kehendak? 那么今天你的心是在你的财宝上呢，或者是你的心是在给你计划的神？ Sehingga dari situ sudah kita bisa mengerti bagaimana kita menggunakan semua harta benda kita. 以及在这里，我们就可以明白我们怎样去使用上帝所给我们的每一样财富。 Saudara, Tuhan tidak menuntut semua harta benda kita kok. 那么上帝没有对我们要所有的财富。 Itu ketika orang Israel memberikan korban-korban yang begitu banyak, Tuhan pernah berkata lewat Nabi Yesaya. 那么，所以当以色列民族他们奉献很多的时候，那么上帝透过以赛亚先知对他们说 Memangnya saya butuh kambing domba?：“ 那么我需要羔羊的只有吗？ Semua kambing domba adalah milikku. 那么羔羊都是属于我的。 Engkau persembahkan itu semua. 那么你奉献这一切给我， Dipikir aku perlu kah? 你以为我需要吗？ Engkau mempersembahkan korban, bau-bauannya kelihatan harum, begitukah aku senang? 那么你献上一切的活祭、燔祭，你以为我喜欢吗？ Tidak. 不喜欢。 Aku muak dengan semua persembahan. 所以我看见你们的这个献上，感到很厌烦的。 Karena engkau menyembah aku, engkau memberi persembahan kepada aku, korban-korban kepada aku. Tapi hatimu jauh daripadaku. 因为你奉献这一切，奉献你的祭物等等给我，但是你的心却远离我。 Semua yang kau lakukan hanya rutinitas 那 keagamaan 么你 saja. 所做的一切只有宗教的仪式而已。 Tapi engkau mengabaikan orang-orang yang kesusahan, yatim piatu, janda-janda, dan orang-orang asing. Engkau tekan sedemikian. 但是你却忽略了那一些贫穷的人，忽略那一些寡妇、孤儿，还有那一些原地来的人， Dan engkau tidak pernah melakukan perintah-perintah. 你也没有遵守我的命令。 Saudara, kepada Ananias Safira yang memberikan persembahan hasil penjualan tanahnya kepada 那么 Tuhan. 亚拿尼亚和撒菲拉，当他已经变卖他的所有的田产的时候，奉献给神的事情上， Rasul Petrus mengatakan, 那么彼得说。 semua hasilnya ini pun juga ada di tanganmu kok. 那么这一切你卖的田产都是你的，在你的手中。 Tapi kenapa engkau persembahkan dengan maksud demikian? 但是你为什么用这样的心态在这里奉献呢？ Benarkah ini semua engkau berikan kepada Tuhan? 那么是真的是全部的财产吗？ Dan Tuhan menghukum Ananias dan Safira. 结果呢，上帝又刑罚亚拿尼亚和撒菲拉。 Saudara yang dikasih oleh 那 Tuhan, 么主内，亲爱的弟兄姐妹们， keberadaan hati kita itulah yang paling penting. 那么今天我们的心态是最重要的。 Jadi ketika saudara dan saya memberikan persembahan kepada Tuhan, 所以当你奉献给神的时候呢， nanti kita akan memberi persembahan. 等下我们要奉献。 Dan bagaimanakah keadaan hati kita ketika memberikan persembahan kepada Tuhan? 所以当你奉献的时候，你存怎样的心态呢？ Kadang-kala saya nggak terlalu suka dengan beberapa lagu-lagu yang ada dengan persembahan. 那么有时候我也不喜欢几个奉献的诗歌所唱的， Yang saya tahu itu yang paling hafal itu dulu waktu sekolah minggu. 就是我主日学的时候我很熟悉的一首歌。 Persembahan kami sedikit sekali. 我所奉献的虽然微小， Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Begitu ya. Saudara, sehingga dari kecil itu seolah diajarkan sedikit, tapi Tuhan terima ya dengan senang ya. 就好像从小的时候教导我们，奉
奉献一点点，但是神很喜欢。 Saya sih memang tidak menyalahkan lagu itu sih. 那么我们有怪这首歌， Saya tidak tahu lagu itu diciptakan dengan pengertian seperti apa. 那么我也不明白他做这首歌的有怎样的怎样的想法。 Bisa saja lagu itu diciptakan dengan mengingat peristiwa yang tercatat di Injil Lukas ketika janda miskin memberikan 2 peser uang yang sedikit sekali. 那么可能他想到那个穷寡妇奉献2个小钱的这个事情上。 Dan Tuhan Yesus katakan Tuhan yang menerima itu semua. 那么神接纳他的奉献。 Dan Tuhan memujinya sebagai lebih besar dari persembahan orang lain. 虽然神也再次考验别人有更大的奉献， Tapi di satu sisi lagu itu juga bisa membuat orang berkonsep beri persembahan itu ya sudah sedikit saja. 那么可能别人有错误的观念，奉献啦，小小的数目可以啦。 Suatu hari sudah ada seorang kakek sudah tidak bisa datang ke kebaktian. 那么有一天呢，有一个老公公，因为他不能够来参加聚会， Dia panggil cucunya, 所以他就叫他的孙子 Jody, ke 说：“ sini. 你过来啊！ Kungkung hari ini tidak bisa ke gereja, badan tidak enak. 那么公公呢，今天不能够来教会，因为身体不舒服。 Tolong ya cucuku Jody, ini kasih persembahan ke gereja. 所以你要奉献这个钱给教会， Nanti kasihkan persembahan ya. 所以你要奉献。 Baik kek, 对啊， baik 是 Om 的， ya. Mana uangnya? 钱在哪里呢？ Hanya kungkungnya kasih dia 25 perak. 所以公公就给他25块， Jadi ini kejadian ini kira-kira tahun 70-80 sudah. 大概70年、80年的时候， Saudara tahu dulu ada uang 25 perak sudah. 过去有这个铜钱的， Cucunya kaget. 所以孙子就感到很惊奇。 Loh kek, kok jigo? 那么怎么是25块呢？ Kok cuma jigo? 25吨呢？怎么都是有25吨呢？ Ya nggak apa-apa kan jigo. 不要紧啊，是25。 Kakek kan ingat 那么公公记得， Tuhan surat Ibrani mengatakan Yesus itu dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tetap sama. 那么呢，耶稣基督从过去的到如今，永远都是一样的。 Jadi kakek nggak pernah mau merubahnya karena harus tetap sama. 所以呢，公公不要改变，因为一切都是要一样的。 Lu kongkong kok jadi pelit amat sih? 那么这个孙子说：“公公，你怎么这样吝啬呢？ Jody aja sekarang sudah memberi persembahan gopek. 那么呢，现在的人家奉献是500， Kongkong kok masih jigo? 那么公公怎么是25的呢？ Setiap waktu Jody aja berusaha untuk menambah persembahan. 那么每一次 Johnny 就设法怎样去增加这个奉 Tapi 献， kok kakek kok nggak mau menambah-nambah sih? 但是呢，公公怎么没有加增你的奉 Sudah 献？ kamu jangan ngajarin kongkong. 所以你不要教训公公了。 Ya sudah kalau gitu mulai hari ini saya sebut kongkong jigo. 那么如果这样子的话，那么我就叫公公25， Kongkong jigo bye-bye. 那么拜拜了25。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 那么主内，亲爱的弟兄姐妹们， bagaimana keberadaan hati kita? 那么今天我们的心态如何呢？ Ketika Tuhan mempercayakan harta duniawi kepada kita, 所以当上帝信任财宝给你的时候， seperti perumpamaan talenta. 就好像这个吃恩赐的这个比喻。 Ketika kita dipercayakan lebih besar, 那么当上帝信任你更多的时候， maka tanda petik seolah-olah ada tuntutan yang lebih besar 就 kepada 是 kita. 上帝对你有更大的要求。 Tuhan tidak pernah menuntut lebih besar dari apa yang Dia berikan kepada 那 kita. 么呢，上帝没有在那里要比他所吃的更多的事 Karena 情。 itulah saudara, bagaimana dengan keberadaan hati kita? 那么今天我们的心态如何呢？ Ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan. 所以当你奉献钱财给神的时候， Persembahan adalah bagian dari mengumpulkan harta surgawi. 那么呢，奉献也是你积赚财宝的一部分。 Apa yang kita lakukan, apakah itu semua kita lakukan untuk Tuhan? 那么我们所做的是否已经全部做给神看吗？ Yang kedua, 第二样，
komitmen pengabdian. 就是我们对神的一个承诺。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 主内亲爱的弟兄姐妹们， Tuhan Yesus mengajarkan kita pengabdian itu harus bersifat total. 所以呢，主耶稣教导我们对神的敬重必须要全然的敬重。 Pengabdian total itu seperti seorang hamba. 所以呢，全然的敬重就是好像一个仆人一样。 Hamba itu doulos. 那么呢，hamba 仆人呢就是奴仆的意思。 Saudara budak kalau dalam terjemahan kasarnya. 那么就是奴仆的意思，奴隶的意思。 Budak itu artinya betul-betul dia tidak bisa memikirkan untuk dirinya sendiri. 所以这个奴隶呢，他不为着自己想的， Dia hanya memikirkan untuk kepentingan tuannya. 所以他所想的就是为着他的主人想， Itu budak. 那就是奴仆。 Beda dengan diakonos. 那么跟 diakonos 不一样， Kalau di Alkitab ada diaken atau diakonos. 雇工不一样。 Diakonos itu adalah pekerja. 那么他是雇工， Memang secara status sosial diakonos itu pasti lebih tinggi. 那么不论在社会上来说呢，好像就是那个比他更高的。 Kalau doulos memang tidak punya apa-apa. 那么呢，doulos 的仆人是一无所有 Karena 的。 apa yang dia lakukan kerjakan semuanya semata-mata untuk kepentingan Tuhan. 那么他所做的每一样事情，就是全然都是为着他的主人。 Tapi kalau diakonos sudah dia sebagai pekerja. 但是若是雇工呢，他是一个工作的人， Apa yang dia lakukan adalah sesuai dengan kerelaan hatinya. 所以他所做的是他怎样有心甘情愿的心去做， Dan dituntun oleh prinsip-prinsip etika dan moral. 那么是跟这个你的道德原则有连带关系的。 Diakonos sifatnya kerelaan. 那么 diakonos 呢，就是甘心情愿的， Tapi doulos bukan kerelaan. 但是呢，doulos 呢，奴仆呢，不是不是在那边心甘情愿的， Doulos adalah total pengabdian. 就是完全全然的敬重。 Nah, saudara, bagaimana kita memiliki hati seperti doulos? 那么今天我们怎样拥有好像奴仆的这个心态呢？ Kita punya pengabdian yang total untuk Tuhan. 我们对神有全然的敬重。 Karena itu Tuhan katakan orang tidak bisa menyembah kepada dua tuhan. 所以主耶稣说，一个人不能够侍奉两个主， Satu kepada Tuhan, satu kepada Mammon. 然后一个侍奉主，一面侍奉马门。 Saudara, karena itulah kalau saudara dan saya bisa memiliki pengabdian total, disitulah mengumpulkan harta saudara. 那么若是你全然敬重的心态，就在那个地方，你已经奉献你的钱财给神。 Kita tidak boleh berpikir bahwa kita bisa menyembah Tuhan, tapi juga sekaligus mementingkan uang kita, mamon 然 kita. 后我们不能够在那边一面敬拜神，一面在那边去敬拜我们的第二个神就是钱财。 Kita tidak bisa lakukan itu. 我们不能够在那边拜这两个神。 Walaupun sekarang ini ada orang-orang lewat gereja-gereja tertentu berusaha, kalau bisa di dunia ini kaya raya tapi masuk surga. 但是虽然有一个人的教义就是说，在地上很富有，但是呢可以上天堂。 Saudara, ingat Tuhan Yesus pernah mengatakan sangat sulit bagi orang yang kaya raya masuk surga. 所以岂不是主耶稣曾经教训我们，一个财主要进天堂是很难的。 Waktu Tuhan Yesus ngomong kata-kata itu adalah dia berkata dengan seorang anak muda yang kaya raya sekali. 所以当主耶稣讲这句话，是对一个有钱的少年人讲的一句话。 Dan dia ingin bagaimana masuk kerajaan surga. 他很想怎样可以到天上。 Wah, dia sudah menjalankan semua perintah Tuhan. 他已经遵守了神所给他的所有的命令， Tuhan katakan hanya kurang satu. 但是神告诉他还有一样， Jualah seluruh harta bendamu, berikan kepada orang miskin dan ikutlah. 你要变卖你所有的钱财分给穷人，你还要来跟从我。 Disitulah sudah dia langsung sedih hatinya, dia menolak Yesus. 所以就在那个时候，他很忧愁的，他拒绝了耶稣的邀请。 Saudara, disitulah Yesus mengatakan menguji totalitas pengabdian itu. 所以就在那边，神在那边就是考验你有没有全然敬重于神的心。 Saudara, sebetulnya kembali lagi saya katakan Tuhan tidak menentang kita untuk menjadi berada atau kaya, tidak.
那么神没有禁止你成为有钱的人， Tapi bagaimana di dalam keadaan di mana Tuhan berikan kelimpahan, hati kita tetap punya semangat, ada api-api untuk selalu memikirkan Tuhan. 就是怎样，上帝仍旧给你一个忠心于他的心，仍旧有活着的心来侍奉他。 Ini hanya bisa terjadi oleh karena kita bisa menyangkal diri kita. 只有当你可以舍己的时候，你才可以有这种现象。 Sehingga kita bisa mengatasi egoisme kedagingan kita. 以及我们可以克服我们的自私心， Dan itu semua dituntun oleh Roh Kudus yang ada di dalam. 克服我们的肉体，只有靠着圣灵才能够帮助我们。 Saudara, di dalam Alkitab banyak sekali orang-orang yang berada tapi dicintai Tuhan. 在圣经当中，几乎是很多有钱的人，但是主耶稣爱他， Seperti Cornelius. 好像过利流， Sebetulnya Barnabas juga sama. 还有呢巴拿巴也是。 Barnabas itu orang yang juga sudah diberi kelimpahan dalam 那 hidupnya. 么他是在生活当中很丰富的一个有钱人， Tapi dia dipakai oleh Tuhan menjadi rasul. 但是呢，神却使用他成为一个使徒。 Sebetulnya Tuhan tidak mengatakan bahwa semua orang yang kaya tidak masuk surga, 那 bukan. 么不是神告诉你所有的有钱人不能不上天堂的，不是。 Tetapi bagaimana keadaan hati kita dan bagaimana komitmen pengabdian kita, itulah yang menentukan. 而是在于你的心态，你怎样对神的全然的敬重的心来决定。 Saudara, suatu dulu ya di abad ke-20, permulaan abad 20, 那么过去在20世纪起初的时候呢， di Amerika Serikat sudah ada sudah banyak orang-orang istilahnya warga negara Amerika tapi keturunan Afrika. 那么在美国已经有很多呢，他们已经入美国去的那些非洲人， Ada seorang bernama Osella McCarthy. 有个人叫奥塞拉·格蒂。 Ya, sesudah dari kecil dia hidup bersama dengan ibunya dan juga bibinya. 那么他从小就是跟他的妈妈爷 Sebagai 爷就在一起， sebagai orang Afrika yang memang tidak terlalu berpendidikan, 所以他是一个非洲人，没有受高等教育的。 sehingga mamanya dan bibinya itu pekerjaannya ya hanya bisa mencuci pakaian dan menyetrika pakaian. 所以他的妈妈还有他的爷爷所做的工作就是替人家洗衣服的。 Ya, anak yang dibesarkan dalam keluarga demikian ya kemampuan dia cuma itu. 所以在这样环境长大的，他的本能也是这样的。 Memang Osella sendiri berjuang untuk bisa belajar, studi, sekolah. 所以欧塞拉他也设法怎样去让他可以上课， Tentu atas bantuan dari mamanya dan bibinya. 当然是他的妈妈和他的爷爷在那边帮助他。 Nah, saudara, ya terus dari kecil ya bertumbuh. 所以从小他就这样长大。 Kemampuan keahliannya untuk mencuci dan menyetrika itu dia latih terus-menerus. 所以他不断的在那边锻炼他洗衣服的那个才能。 Saudara, suatu kali terdengar di lingkungan sekolahnya bahwa Osella ini bisa mencuci pakaian dengan bersih dan menyetrikanya dengan bersih. 那么结果有人就听到，这个欧塞拉能够洗很好的衣服，能够烫得很整齐的衣服。 Sekarang sudah laundry ya. 就是现在洗衣店， Tapi kalau dulu sudah masih pakai tangan sudah. 如果过期呢，还是用手洗。 Saudara kalau tahu setrika zaman dulu sudah itu besi yang berat sudah dibuka dikasih arang di situ 那 sudah. 么你要过期，你要知道过期的烫斗就是这个烫斗很重的，而且呢把它开起来，里面装这个火炭。 Waktu kecil saya masih ngalami itu. 那我小的时候，我也曾经经历过这 Saya 些， waktu SD pernah itu menyetrika dengan itu ya. 所以小学的时候，我曾经用这个烫斗烫衣服。 Setrikanya itu kalau saya ingat sudah dulu itu mama beli yang setrika yang depannya ada ayam ya. 所以呢，妈妈买的烫斗前面有鸡， Ya, ada isinya itu ayam. 铁的鸡， Setrika berat ya. 很重的烫斗。 Nah,
hanya kalaupun ada kipas angin itu kipas angin supaya kita tidak keringatan ya. 那么也常常吹风扇，让我们不觉得太热。 Nah, saudara, akhirnya Osela ini kedengaran sangat bagus ya. 结果呢，欧谢拉他很会烫衣服、洗衣服。 Akhirnya sudah dari gurunya dan orang tua murid yang mendengar itu coba menitipkan ya jasa itu untuk mencuci pakaian dan juga banyak berikan. 所以呢，他的这个老师、同学们就帮助他怎样去。 Wah itu karena kelihatan bagus pekerjaan. 看起来他的工作很好， bersih dan rapi. 清洁又整齐。 Berapa sih ongkosnya? 那么要付多少的费用呢？ 10 sen saja, Bu. 那么只有10现钱。 Lalu dia kasih 25 sen. 那么他们就给他25现。 Ini kelebihan, Bu. 那么他说这个有多啊？ Gak apa-apa, gak apa-apa. 无所谓，给你了。 Nah, saudara, lewat itu, dari mulut saudara, akhirnya Osela mendapatkan banyak sekali pelanggan. 结果呢，一传十，十传百，结果呢，他得到很多的租客。 Jadi saudara dari SD dia sudah lakukan. 所以呢，从小学他已经这么做了。 Dia coba mengembangkan yang lain. 他也不断的去发挥其他的， Mungkin juga dengan memotong rambut dan 可 sebagainya. 能就是理头发啦等等。 Tetapi banyak sekali pekerjaan mencuci dan menyetrika. 但是呢，洗衣服、烫衣服的就更多了。 Tapi malam sudah mamanya dan bibinya meninggal dunia. 但是结果妈妈和姨姨她离开世界， Sehingga sudah dia tidak bisa meneruskan sekolah. 所以她不能够再继续上学了。 Saudara, dia terus bekerja, terus besar sampai bekerja hanya dengan keahlian itu. 所以她是用这个才能、技能在那边，直到长大工作。 Orang dulu mengumpulkan uang juga ya di bawah kasur, di bawah bantal, ya kan mungkin juga ada celengan gitu ya. 那么过去的人是常常把它存在一个储蓄桶里面，把它放在枕头下。 Tapi di Amerika sudah mulai ada bank. 在美国已经开始有银行了。 Lalu sudah Osela memberanikan diri pergi ke bank. 那么这个欧塞拉就开始鼓起勇气到银行去。 Oh, kalau begitu lebih baik uangmu ditaruh di tabungan saja. 那么最好你要把它存款， Dia mulai taruh di tabungan. 就开始存款在银行里。 Semua yang dia dapatkan ya dia ambil sebagian hanya untuk kebutuhan hidupnya dan sisanya semua 那 ditabungkan. 么他的收入他只有用一点点，以后呢，所有的都把它存在银 Ketika 行。 satu kali sudah pergi lagi ke bank untuk menabung, 那么呢，有一天他到银行又在存钱， pihak bank sangat baik sekali. 那么这个银行部对他很好。 Ibu, uangmu jangan ditaruh di tabungan. 那么你不要把它放在存记在这个存折里面， Lebih baik taruh di deposito. 那么更好是再把它存款在银行里面。 Nanti akan berkembang dengan lebih banyak lagi. 那么这个存款在银行里面就会有更多的利息。 Oh baiklah. 他说好了， Akhirnya ditaruh di deposito. 那么就把它存款在银行里。 Saudara, Ibu Osela ini akhirnya perlahan-lahan terus berumur sampai mencapai umur 70-80 tahun. 直到他70、80岁， Dia tidak tahu tabungannya, depositonya ada 他 berapa. 也不知道他在银行存了多少钱。 Tapi pihak bank itu lewat direkturnya, pimpinannya atau kepala cabangnya datangi kepada Ibu Osela. 但是结果呢，透过银行的经理呢，在那边找这个Sarah这个。 Ibu, kalau ibu ya sudah selesai, ini semua nanti akan diberikan kepada siapa? Pewaris. 就问这个 Sarah， 那么呢，以后你生命完结以后，这个钱要给谁呢？ Kepala bank itu sudah memberikan 10 koin. 那么这个银行主席呢，就给他设大点。 10 koin itu dikomunikasikan, nanti ibu mau berikan berapa koin untuk siapa. 那么你们现在要把多少给谁？给谁又给谁？ Lalu dia mengambil 1 koin untuk gereja. 所以他就拿了一部分给教会。 Lalu 3 koin yang lain untuk 3 sepupunya. 那么其他的3个呢，就给他的这个
sisa 6 koin. 还有剩下6个。 Kalau gitu yang 6 koin itu siapa? 那么这个6个部分呢，要给谁呢？ Saya dulu ingin sekolah, 过去我很想念书， tapi saya tidak sempat untuk sekolah sampai tinggi. 但是呢，我却没有机会可以念。 Saya sudah bekerja keras selama ini. 我已经设法努力的工作。 Saya ingin orang-orang yang seperti saya, anak-anak yang tidak mampu tapi punya kepandaian, biarlah diberi beasiswa lewat. 那么呢，我就很盼望那些好像我一样，有很多技能但是却没有钱才念书的，要给他经费，帮助他。 Pihak bank kaget sekali. 所以呢，这个银行部感到很惊讶。 Saudara, ratusan ribu dolar telah dikumpulkan oleh Ibu Oselo. 那么几百千的这个美元他已经存下了。 6 keping uang itu, logam itu mewakili 60% dari uang yang dia miliki. 所以呢，68%他拥有的这个钱财呢， Kira-kira 135.000 dolar. 大概135,000美金。 Akhirnya pihak bank menghubungi satu university di Mississippi 所以呢，他就跟这个美国的一个大学联系， untuk bekerja sama adanya beasiswa McCarthy. 那么就是给这个助学金，是由这个 Berkeley 所给的助学金。 Dan ada seorang anak remaja putri bernama Stephanie dari keturunan Afrika menerima beasiswa yang pertama sampai wisuda. 那么有一个非洲小孩叫做Stephanie， 他领受到的这个助学金，直到他念完大学。 Dia ingin berguna bagi anak-anak muda yang lain. 所以他也是很愿意他的钱能够给更多的年轻人起作用。 Memang dia tidak menikah, 不错，他没有结 dia 婚， tidak punya anak, dia tidak punya cucu, 他也没有孩子，没有孙子， tapi dia bisa berbahagia. 但是他能够在这点有份。 Dan Stephanie mengucapkan terima kasih luar biasa kepada nenek Osela McCarthy. 那么呢，这个 Stephanie 就给Osela 这个老奶奶致谢。 Karena Ibu Osela ini pun punya pengabdian yang penuh untuk pekerjaannya dan sekaligus pengabdian yang penuh untuk beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswi yang 所以他让我敬重的能够在一起去去给那些没有钱的大学生能够念书。 Saudara, apa yang telah kita kumpulkan 那么 di 这个 depan Tuhan? 我们在神面前已经收集了什么呢？ Saudara, uang-uang persembahan yang kita berikan, 今天我们所奉献的金钱， kita jangan pikir kita sudah kumpulkan itu nanti ada harta di surga yang kita dapat. 你千万不要在里面想我已经奉献了，那么就有财宝在天上。 Tapi Tuhan melihat hati kita. 但是神看的是你的心， Bagaimana hati kita ketika memberikan persembahan kepada Tuhan. 所以当你奉献的时候，你存怎样的心态呢？ Dan juga Tuhan melihat pengabdian yang bagaimana yang ada pada kita. 那么神也看你对神的敬重到何程度。 Khususnya selama hidup kita sebagai orang percaya. 所以当你成为信徒活在世上的时候， Berapa banyak totalitas kita berikan untuk Tuhan. 那么你已经全然奉献有多少呢？ Atau kita selama ini mendua hati. 或者是这个是你分心两个心？ Tuhan katakan orang yang mendua hati tidak bisa masuk kerajaan surga. 那么神说，若是你存两个心，那么你不能够进天国。 Orang yang mendua hati itu bahaya sekali. 那么一个分心的人是很危险的， Karena dia pelin-pelan. 因为他在那边就是不能够做一个决定，不能够果断的， Sebentar dia ke sana, sebentar dia ke sini. 一下子向东，一下子向西。 Orang yang mendua hati itu tidak bisa dipegang. 所以有两个心态的人，我们不能够抓住他的。 Tapi kalau orang punya pengabdian total, 但是若是一个人有全然敬重的心， kita bisa pegang. 我能够抓住 Dalam 他， arti apa? Kita bisa tahu. 我们能够知道。 Kata sudah, waktu Onesimus lari dari Filemon, 所以当亚尼西姆在那边从菲勒门逃走的时候， dia itu budak. 他是一个奴隶， Dia lari dari tuannya bernama Filemon. 所以呢，从菲勒门在那边他逃出来。 Budak yang lari dari tuannya itu bahaya sekali. 所以一个奴隶如果从主人手下
逃走的话是很危险的。 Kalau dia tidak punya keberuntungan, dia pasti mati. 那么呢，如果是不幸运的话，他会死掉的。 Tapi Onesimus ditemukan dan ditangkap oleh pelayanan Paulus dan bertobat. 那么亚尼西姆抓住他，结果呢，因着保罗的侍奉，所以呢，他悔改了。 Budak dulu itu sudah ada tatonya. 那么过去的奴隶是有这个齿花在他的这个， Sehingga budak itu tidak bisa berbohong. 所以呢，这个奴隶就不能够撒谎了， Sehingga dia akan diketahui dia milik siapa. 所以就能够从这个词的东西看它是属于谁的。 Tapi saudara Paulus kemudian dengan cara-cara dan model-model Kristiania akhirnya memohon Filemon untuk membebaskannya dan menganggapnya sebagai saudara seiman. 但是呢，结果呢，保罗却用基督教的方法，就是在那边见亚尼西姆，就是怎样去释放这个奴隶。 Saudara, Tuhan itu begitu sangat luar biasa memberikan semua kepercayaan kepada saudara dan saya. 今天上帝多么的信任，把所有的信任给你我。 Seluruh dunia memiliki banyak kekayaan ini Tuhan percayakan kepada 那么 manusia. 世界上所有的，上帝已经信任了给你们。 Tapi sampai seberapa jauhkah manusia mengingat akan Tuhan? 但是人知道有何程度在那边想到神呢？ Saudara yang dikasih Tuhan. 主内亲爱的弟兄姐妹们， Kalau kita menghadap Tuhan, 所以我们都是盼望神 nantinya 以后呢， kita tidak tahu kapan kita menghadap Tuhan. 我们不知道我们什么时候被接回家。 Berapa banyak harta surgawi yang telah kita kumpulkan? 那么我们已经收集了多少的钱财呢？ Berapa banyak harta surgawi yang telah kita kumpulkan? 那么呢，上帝已经信任了你多少呢？ Paulus mengatakan, aku terus berlomba-lomba, aku terus-menerus pikirkan ke depan untuk memperoleh harta surga. 所以保罗不断的在那边努力奔跑，就是为着得到天上的财富。 Saudara, kita jangan hanya menjadi orang Kristen biasa-biasa saja yang suam-suam kuku. 我们千万不要成为一个冷冷淡淡、不冷不热的基督徒， Yang akhirnya sama sekali Tuhan katakan, aku ingin muntahkan itu semua. 所以呢，会不会造成神说我要把你从我的口中吐出去？ Itu dikatakan di dalam kitab Wahyu. 是在启示录里面所讲， Engkau tidak panas, engkau tidak dingin. 你不冷也不热。 Saudara, Tuhan menuntut pengabdian total. 那么神今天要你全然尽忠。 Kita menjadi anaknya. 我们成为他的儿女， Anak berarti taat kepada 就 Tuhan. 是顺服于神的儿女。 Ialah Tuhan menolong kita lewat firman Tuhan. 这愿神透过他的话语帮助我们大家。 Mari kita berdoa. 我们祷告。 Bapa, berkatilah kebenaran firman-Mu. 神啊，求你祝福你的真理。 Kiranya Tuhan mengingatkan kami seberapa banyak harta surgawi yang telah kami kumpulkan. 愿神帮助我们，提醒我们，我们已经积赚了多少的财宝。 Bapa, Engkau ingin kehidupan kami sungguh-sungguh berguna bagi Tuhan. 那么也盼望我们的生命可以对你有价值， Berguna bagi pekerjaan Tuhan. 也对神的圣工有价值， Pekerjaan Tuhan yang memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. 就是怎样强助灵魂给神。 Seberapa banyak kami telah mengumpulkan harta surgawi itu. 那么我们已经召集了多少的钱财呢？ Bapa, Engkau lihat bagaimana hati kami. 主啊，你知道我们的心态如何， Engkau lihat juga bagaimana pengabdian kami. 也知道我们对神的敬重到何程度。 Bapa, Engkau yang tahu. 神啊，你知道。 Kiranya Tuhan, kami masih ada waktu ke depan. 但愿让我们还有时间朝前的道 Masih ada 路， waktu, kesempatan untuk memperbaiki. 我们还有时间可以来去改正它。 Masih ada waktu, kesempatan untuk menyatakan lebih sungguh-sungguh lagi pengabdian.